tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn. Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan Falasuh. Tajuk kajian kami ialah perayaan Kuih Bulan dalam kalangan masyarakat Cina. Untuk pengenalan, perayaan Kuih Bulan ini disambut adalah untuk menyambut kemenangan orang Cina menumpaskan penjajah Mongol pada akhir dinasti Yuan 120 sebelum Masihi. Perayaan ini dirayakan pada hari ke-15 bulan 8 dalam kalender Cina. Kalau ikutkan kalender kita ialah pada bulan September. Perayaan ini juga disambut dengan adanya perarakan tanglung pada malam perayaan. Kuih bulan diperbuat daripada adunan manis yang berinti kacang merah, adunan teratai ataupun telur masin. Seterusnya, pesta kuih bulan juga melambangkan nilai dan simbol memperjuangkan keadilan dan menentang kezaliman. Perayaan ini juga mempunyai sejarah dan mitosnya yang tersendiri. Yang pertama ialah sejarah perjuangan rakyat Cina semasa dinasti Yuan dan mitos tentang Permaisuri Chang'e. Semasa dinasti Yuan, rakyat dinasti Ming telah ditindas oleh kerajaan Mongol. Jadi, untuk memberontak kepada kerajaan Mongol, pemimpin dinasti Ming telah mengedarkan kuih bulan kepada seluruh rakyatnya. Di dalam kuih bulan itu ada inti, dan dalam inti kuih bulan itu telah diselitkan satu nota bagaimana cara untuk memberontak kepada kerajaan Mongol. Jadi bermula daripada situ, pemberontakan telah berjaya dengan kebijaksanaan pemimpin menyelitkan nota tentang cara-cara memberontak di dalam kuih bulan. Tentang mitos yang kedua iaitu tentang Permaisuri Chang'e. Semasa zaman purbakala dipercayai ada 10 buah matahari. Pada zaman ini ada seorang pahlawan yang bernama Ho Yi yang amat handal dalam memanah. Jadi Ho Yi telah memanah 9 daripada 10 matahari tersebut kerana matahari pada waktu itu sangat panas dan boleh mendatangkan maut. Sebagai penghormatan kepada Ho Yi yang telah memanah 9 daripada 10 matahari itu, Dewi di Kayangan telah memberikan ubat panjang umur kepada Ho Yi sebagai penghargaan kepada jasa beliau. Namun begitu, Ho Yi, seorang raja yang sangat penyayang, mempunyai seorang isteri yang bernama Chang'e, Permaisuri Chang'e. Disebabkan dia terlalu sayangkan permaisuri dia tidak sanggup untuk memakan ubat panjang umur itu, kerana apabila seseorang memakan ubat panjang umur itu, dia akan terus naik ke bulan dan menjadi dewi atau dewa di kayangan. Kerana tidak sanggup berpisah dengan Chang'e, dia telah memberikan ubat panjang umur itu untuk disimpan oleh Chang'e. Tetapi malangnya, peristiwa itu telah dilihat oleh seorang penjahat pada masa itu yang bernama Peng Meng. Peng Meng telah meminta ubat panjang umur itu daripada Chang'e semasa Ho Yi tiada di negeri itu pada waktu itu. Jadi disebabkan Chang'e sangat sayangkan kepada rakyat jelata dan dia tahu juga jika Peng Meng mengambil ubat itu, Peng Meng akan melakukan kejahatan kepada rakyat jelata. Sebagai pengorbanan, Chang'e telah memakan ubat itu. Setelah memakan ubat itu, Permaisuri Chang'e telah menjadi dewi di Kayangan. Apabila Ho Yi pulang dari lawatan kerjanya, Dayang telah memberitahu bahawa Chang'e sudah tiada kerana memakan ubat panjang umur itu. Disebabkan terlalu sedih, Ho Yi telah mengarahkan seluruh rakyat jelata untuk membuat satu penyembahan ritual kepada Chang'e yang berada di bulan dengan meletakkan pelbagai jenis makanan. Jadi bermula dari situlah terbitnya perayaan kuih bulan. Okay, objektif kajian kami, kita ada 3 objektif kajian. Yang pertama, untuk mengkaji sejauh mana pengetahuan masyarakat bukan Cina tentang perayaan yang kuih bulan yang dirayakan oleh kaum Cina. Okey, dalam hal ini kita tahu bahawa kaum lain juga tidak mengetahui tentang perayaan kuih bulan.
Malah kaum lain ingat masyarakat Cina ni hanya memakan kuih bulan pada perayaan ini. Okey, yang kedua, untuk mengkaji tentang tujuan dan kepentingan perayaan kuih bulan terhadap kaum Cina. Okey, tujuan ialah untuk disambut untuk mengukuhkan ikatan sesama masyarakat Cina. Kemudian disambut untuk meraihkan kemenangan orang Cina menumpaskan penjajah Mongol yang kejam sekali ya. Objektif kajian kita yang ketiga ialah untuk mengetahui pandangan masyarakat bukan Cina tentang perayaan kuih bulan. Perayaan kuih bulan ni bukan sahaja boleh merapatkan antara sesama masyarakat Cina, malah boleh masyarakat lain juga boleh merayakan perayaan ini. Dia boleh menyatu padukan kaum-kaum lain sama kita di Malaysia, di dalam Malaysia. Okay, seterusnya dapatan kajian bagi kumpulan kami. Berikut ialah hasil dapatan kajian kami. Pertama ialah profil responden. Terdapat 37% daripada pelajar lelaki yang menjawab soal didik kami dan 63% ialah pelajar perempuan. Dan seterusnya kepada etnik pula, 81% adalah Melayu, India terdapat 10% dan kaum lain 9%. Dan seterusnya kami juga telah mengagihkan soal didik kami terhadap fakulti-fakulti selain FPEN, contohnya FST, FPI, FSSK dan lain-lain. Dan pelajar-pelajar yang menjawab soal didik ini juga terdiri daripada negeri yang berbeza dan semua negeri di Malaysia, contohnya Johor, Kedah, Kelantan, Kuala Lumpur, dan kebanyakan mereka berasal daripada Kelantan dan yang paling sedikit dari Putrajaya. Dan pelbagai lapisan umur juga menjawab soal didik ini, iaitu dari 19 hingga 30 tahun. Seterusnya bahagian B. Soal selidik dalam bahagian B ini untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat bukan Cina tentang perayaan kuih bulan. Contohnya di sini 48% mengatakan mereka tahu tujuan pesta kuih bulan dirayakan dan sebanyak 52% mengatakan mereka tidak tahu tujuan pesta kuih bulan dirayakan. Seterusnya, majoriti menjawab bahawa mereka tidak pernah meraihkan pesta kuih bulan. Dan kebanyakan daripada mereka juga tidak tahu pantang larang yang terdapat dalam pesta kuih bulan serta tidak tahu bahawa pesta kuih bulan itu adalah sama dengan perayaan pesta Tanglong. Seterusnya bahagian C iaitu untuk mengkaji tujuan dan kepentingan perayaan kuih bulan terhadap kaum Cina. Majoriti daripada masyarakat bukan Cina tahu bahawa pesta kuih bulan ini disambut untuk mengukuhkan ikatan sesama masyarakat Cina. Dan mereka juga tahu bahawa pesta kuih bulan ini disambut untuk meraihkan kemenangan orang Cina menumpaskan dinasti Mongol. Dan seterusnya mereka juga mengetahui bahawa aktiviti seperti memasang tanglung di atas permukaan air sungai dan tasik untuk mendoakan kebahagiaan seumur hidup dilakukan ketika pesta tanglung. Secara kesimpulannya, masyarakat bukan Cina mengetahui tujuan dan kepentingan perayaan kuih bulan. Seterusnya, bahagian D iaitu pandangan masyarakat terhadap perayaan kuih bulan. Majoriti daripada masyarakat ini berpendapat bahawa pesta kuih bulan dapat membantu kita memahami budaya kaum Cina dan selain itu dapat mengeratkan hubungan antara kaum selain Cina juga. Dan mereka juga mengatakan bahawa sambutan pesta kuih bulan ini dapat menonjolkan kepada kita betapa kita masyarakat Malaysia ni kita menghargai semua perayaan yang dilakukan oleh setiap etnik yang berbeza di Malaysia. Saya akan simpulkan tajuk kami iaitu perayaan kuih bulan dalam kalangan masyarakat bukan Cina. Kami telah membuat kajian iaitu soal selidik yang terdiri dari responden yang terdiri daripada setiap fakulti yang berada dalam kampus UKM Bangi. Hasil dapatan objektif kajian kami ini iaitu untuk mengkaji sejauh mana pengetahuan masyarakat bukan Cina tentang perayaan kuih bulan yang diraihkan oleh kaum Cina. Hasil dapatan telah menunjukkan responden telah menunjukkan pengetahuan mereka kurang pengetahuan tentang perayaan kuih bulan dan responden tidak pernah merasa dan telah
tidak pernah merasai perayaan kuih bulan dan diorang pun tidak tahu bagaimana untuk meraihkan dan dan masa bila perayaan kuih bulan ini harus diraihkan. Oleh itu selain itu kami telah membuat objektif kami iaitu tentang tujuan dan kepentingan perayaan kuih bulan. Dan kuih bulan ni bagi kaum Cina ni merupakan perayaan yang penting untuk mengenang jasa permaisuri yang berada di bulan dan diorang mengenang jasa permaisuri itu. Dan akhir sekali objektif kami iaitu mengetahui pandangan masyarakat bukan Cina tentang perayaan kuih bulan. Dan saya mengatakan tadi yang responden tidak mengetahui tentang perayaan kuih bulan. Dan saya tegaskan bahawa setiap responden ataupun rakyat Malaysia ni haruslah cuba untuk mengenali setiap perayaan. Ini konsep satu Malaysia yang sekarang ni yang Najib tekankan, iaitu satu Malaysia yang kita harus meraihkan ataupun bergaul setiap kaum, iaitu Cina, India dan Melayu. Dan kuih bulan ni sekarang ni pun telah update, telah mempunyai pelbagai perisa. Dan sekarang ni kuih bulan ni halal dan kita boleh merasai kuih bulan ni. Dan sekarang ni banyak dijual di setiap tempat. Okey, dari sini saya akan akhirkan dengan satu cadangan. Kita haruslah memberi satu sokongan setiap perayaan ni untuk dijadikan satu komunikasi yang harus untuk bergabung untuk menjadikan teramat satu Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.